A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi yang berbahagia, Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, barisan jantan kuasa masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dapat kita bersama-sama pada malam ini, yang mana pada malam ini tajuknya unik, iaitu Sip Mau Kau Tim, Sip Mau Rasuah ya. Sip Mau, betul ke tak sebut tu? Katanya kalau nak cepat pandai kena kahwin dengan orang Sarawak katanya. Kita tahulah ya kan. Terima kasih banyak. Apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita boleh membicarakan soal rasuah ni puncanya apa? Ada di kalangan masyarakat yang terbabit dengan isu rasuah ni sebenarnya tidak yakin dengan rezeki. Tidak yakin dengan rezeki Allah, kan? Kadang-kadang dalam mencari rezeki ini penting sebenarnya kita memahami betapa dalam bekerja, dalam mencari rezeki sebenarnya itu juga adalah merupakan satu ibadah sebenarnya. Kalau kita betul-betul faham mencari rezeki itu juga adalah ibadah, sudah tentu kita tidak akan mencampur adukkan dia dengan perkara-perkara yang haram. Itu sebab Nabi pesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Kalau kita yakin dengan apa yang Allah dan Rasul bagi tahu dekat kita, sudah tentu kita tak akan buat. Contohlah dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 100, Allah Taala beritahu, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardh muraghaman katsiran wa sa'ah." Barang siapa yang buat sesuatu ni, berubah ke apa ke, fi sabilillah, di jalan Allah, niat kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Dah beritahu dah tu. Tapi kadang-kadang kita tak yakin, kita tak sabar kadang-kadang. Kita menyebabkan kita percaya adanya jalan-jalan pintas. Sedangkan jalan-jalan yang pintas itu boleh menyebabkan kita jatuh ke dalam gaung yang sangat dalam. Oh, hari ni ayat lain macam. Mendalam hari ni. Bak kata orang sekarang ni deep kan? Betul? Kan? Itu sebabnya dalam ibadah ni, perkataan ibadah itu sendiri berasal pada bahasa Arab yang bererti ketaatan, penghambaan dan penyembahan. Ia adalah merupakan nama yang menggabungkan setiap perkara yang disukai dan diredai Allah dari jenis perkataan atau perbuatan lahir dan batin. Ibadah ni ada dua. Satu ibadah umum, satu ibadah khusus. Ibadah khusus yang kita buat hari-hari. Sembahyang subuh 2 rakaat. Sembahyang zuhur 4, asar 4, talian berkomunikasi dengan Allah 2-4-4-3-4. Tak ada disebabkan saya pengurusi masjid, saya lain daripada orang. Subuh saya buat 8, tak ada. Kan? Saya ketua kampung kan, lain lah. Ketua kampung saya maghrib buat 6. Pahal? Tak ada. Puasa terbit fajar terbenam matahari, tak ada, sebab saya orang besar-besar orang kenamaan kat sini. Saya seminggu dah puasa ni, kata. Lepas seminggu baru saya berbuka. Itu okey tu. Yang wakil rakyat tu semua sebulan kena puasa. Sebulan baru buka. Oh, mati dia. Baru hari berapa dah mati dah. Jangan. Tak ada. Tetap terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan itu bergantung pada negara-negara. Contoh ada negara Amerika Selatan, kebanyakannya siangnya 8 jam aja. Jadi bazar Ramadannya sepanjang malam. Agaknya lah. Di Brazil, Argentina, Venezuela, Uruguay, agak macam tu. Manakala di negara-negara Balkan, ada setengah negara tu siang dia 21 jam, malam 3 jam saja. Jadi nak buat lawatan sambil belajar bulan puasa, pergi sana. Tapi masalah dekat sana negara sejuk, dia lain. Kita aja di Malaysia saja yang dia punya siang dengan malam tu macam bak kata Iwan tu, yang sedang-sedang. Macam tu maksud dia, macam tu.
Saya tak nak nyanyi habis, sikit je. Kan? Jadi makna kata, dalam bab itu adalah ibadah khusus. Puasa, zakat, macam mana pergi haji, pergi umrah. Tak ada cakap, sebabkan kes COVID tinggi sekarang ni, maka kita buat umrah di Kuching je. Tak ada. Tetap kena pergi Mekah dengan Madinah. Sebab dia khusus. Kaedah tu kita tak boleh tukar. Melainkan ada kelonggaran rukhsah tertentu tu pun hanya dalam beberapa aspek saja. Tetapi dalam ibadah umum, apa-apa benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Benda baik. Benda baik, contohnya kita buat apa? Kita bagi jamuan makan, bagi kat orang. Kita nak bagi anak-anak yatim datang makan. Tapi kita bagi itu satu sedekah, tapi kita niatkan kerana Allah. Benda baik, diizinkan oleh Allah, caranya betul. Tak pakai duit yang bukan-bukan. Niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contohnya Robin Hood. Katalah Robin Hood termasuk Islam, namanya Robin bin Hood. Contoh. Contoh. Kita tahu Robin Hood, dia nak tolong orang susah. Betul tak? Dia tolong orang susah. Katalah dia niat kerana Allah, bagus dah. Tapi kaedah dia mencuri daripada orang kaya. Maka kaedah tidak pernah diizinkan oleh agama ni, maka tak boleh kita katakan matlamat tidak pernah menghalalkan cara itu Islam. Berlainan dengan teori Machiavelli, dia kata end justify means, kata orang Kuching. Kan dalam bahasa orang putih. Maknanya matlamat menghalalkan cara. Janji niat dia baik. Aku mencuri bukan apa, aku nak tolong orang susah. Tak boleh. Islam tak pernah benarkan macam tu. Kan? Jadi konsep kerja, ibadah, amanah merupakan tugas tanggungjawab meraih pendapatan untuk seseorang itu mencari keredaan Allah. Maknanya dalam bekerja pun sebenarnya satu ibadah. Bekerja benda baik. Bekerja walaupun jadi tukang kebun, walaupun bekerja jadi pengawal keselamatan, jadi pegawai-pegawai kerajaan, benda baik sebab bagi servis pada masyarakat. Bagi perkhidmatan pada orang ramai. Benda baik, diizinkan oleh Allah. Cara kaedah ikut SOP ditetapkan oleh jabatan dan kementerian misalnya. Tetapi kalau ada cara pelaksanaannya tu ada yang tak betul, maka membawa kepada masalah-masalah lain. Termasuklah isu duit tepi, duit kopi, kau tim. Kita kawan mah. Macam tu kan. Macam-macam lah. Contoh kan, contoh paling senang penyawat awam ni, paling senang tengok pada tahun baru Cina. Kadang-kadang dia sendiri yang tanya tauke tu. Tak ada limau ke tahun? Dia yang tanya. Kan? Sedangkan harga limau tu dekat luar beli berapa sen sangat boleh beli. Melambak limau tu boleh beli dengan murah. Nak pergi pasar Satok tu lagi murah. Fresh limaunya. Tapi sanggup nak juga yang free. Yang tak berapa sen. Macam itulah nilai maruah kita. Itu sebab jangan. Kan? Jadi di antara ciri-ciri kerja yang dianggap sebagai ibadah. Pertama, pekerjaan yang disertakan niat mendapat keredaan Allah. Dia bukan tujuan-tujuan lain. Betul tak? Ramai antara kita, bila interview, aku dapat kerja ni jadilah. Aku tak minta apa dah. Ramai macam tu. Bila dapat kerja seminggu kenduri. Malam ni mi kolok, malam besok nasi aruk. Malam tu dia punya jamuan lah untuk jemaah masjid punya gembiranya dapat kerja. Kemudian dapat Al-Azhar Sarawak. Lepas tu dengan siap dengan kuih selorot lagi. Oh, terbayang pula selorot. Kan? Macam itulah. Suruhnya seronok. Tapi bila dah masuk bekerja, ada peluang-peluang godaan datang. Itu sebabnya kalau kita nampak orang terima rasuah kena tangkap dekat dalam TV, jangan cakap banyak. Kadang-kadang kita cakap, itulah padan muka, tamak sangat, apa semua. Jangan cakap macam tu. Sebab kita belum tahu lagi baik daripada orang tu. Tapi ayat dia apa? Ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Sebab kita tak tahu kalau ada orang datang masuk pejabat, kita bawa duit 1 buntil. Tahu buntil? Tak faham buntil. 1 guni, faham? Apa buntil tak faham? Lain sini lain bukan bunting tau, bunting lain. 1 guni. Sini panggil apa? Satu apa? 1 karung. Satu karung. Dia punya qalqalah tu nak kena betul. 1 karung. 1 karung duit bawa macam ni. Tolong saya. Kadang-kadang kita tengok pun macam ni. Aduh, takkan tak tolong. Lepas tu kata kita kawan-kawan. Akhirnya dia pegang kita sampai ke sudah. Yang ketiga, pekerjaan kita tidak menyebabkan kita tinggalkan perkara wajib seperti salat, menghasilkan kerja berkualiti, kemudian berasaskan prinsip syariah, dan kita hindarkan diri kita daripada sombong, riak, menunjuk-nunjuk dan sebagainya.
Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang bermaksud, wahai manusia, makanlah makanan daripada apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi dah beritahu dah, cari makanan yang halal lagi baik. Kadang-kadang janji ada, lentaklah, jangan. Apalah engkau tak tahu aku sangat susah macam mana? Jangan. Kita kena jaga. Susahlah Islam ni, ada orang cakap. Itu tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Jangan lupa Buya Hamka pernah menyatakan, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Nak jadi kera tak payah peraturan. Memang ada peraturan. Ni tak boleh, itu tak boleh. Bukan semua benda boleh makan. Bukan semua tempat boleh pergi. Kita kena ikut peraturan. Rasuah adalah satu pembaziran berupa sogokan yang diberikan kepada seseorang dengan sebab tertentu bagi memperoleh perkara yang dihajati, dapat diperolehi, dapat diselesaikan, disegerakan dan sebagainya. Dan rasuah merupakan perbuatan yang keji dan dilarang dalam agama Islam dan yang boleh terjadi dalam pelbagai bentuk. Antaranya apa? Pertama, pembaziran rasuah melalui pembaziran wang atau apa jua pembayaran, pinjaman, upah, ganjaran berharga. Ganjaran berharga ni termasuklah bagi percutian, bagi tiket bola sepak Sarawak dalam lawan Negeri Sembilan. Percuma je bagi kat orang tu. Ada nilai. Contoh. Kan? Bayangkan orang yang ni rasuah ni sebabkan kadang-kadang rasuah bola sepak misalnya di luar negara tu. Kadang-kadang perlawanan tu pun boleh berubah keputusan sebab orang tu terlampau nak menang habuan rasuah ni, dia akan cari orang yang ada kena-mena dengan pasukan bola sepak tu, suruh bayar pemain tertentu supaya keputusan tu jadi sama macam yang dia nak. Bayangkan. Itulah yang merosakkan bola sepak sebelum ni. Kan? Kadang-kadang dia punya betting tu bukan hanya skor berapa biji. Siapa kena kad kuning dulu pun dia betting. Siapa kena kad merah dulu, siapa dapat corner dulu. Siapa yang kena kad merah, siap teka siapa kena kad merah. Jadi player tu dah tahu dah, dia akan dapat hadiah yang banyak daripada orang tu. Dia sepak kawan tu sampai berdarah, dapat kad merah. Bayangkan tu. Sampai macam tu sekali. Ini kita gelak-gelak tapi itulah realiti. Yang menyebabkan satu ketika dulu bola sepak di Malaysia pun terbabit dulu, kan? Dan keduanya, pembayaran rasuah melalui pemberian jawatan, kehormatan, pekerjaan, kontrak atau perkhidmatan atau perjanjian pekerjaan. Macam mana tu? Pemberian ni, kehormatan ni apa? Bayar kehormatan ni apa? Ada yang bagi rasuah tubuh badan pun ada. Sanggup tu. Bayangan. Belanja, sanggup pergi join karaoke je perempuan tu. Peluk-peluk lelaki tu jadilah. Contoh. Kan? Ni bukan pengalaman tau, ni contoh. Kau cara kau pandang aku tu takut pula. Yang ketiga, pembayar rasuah melalui pemberian pembayaran, pembebasan, penjelasan atau penyelesaian apa juga pinjaman. Ada berlaku. Kadang pegawai tu dia minta orang tertentu yang ada kepentingan dengan dia, dia kata kalau betul nak ni, tolong settlekan kereta dia rosak dekat bengkel tu. Bayar. Bila bayar, kadang-kadang dibuktikan pula. Kadang-kadang bayar berapa flight. Berapa flight dia apa? Main apa? Carom. Main golf. Bukan main carom flight. Main golf. Sanggup bayar. Mahal tau main golf ni. Bagi 3 flight, 4 flight main golf percuma. Kos tu mahal tapi ditanggung oleh orang tertentu. Demi untuk mendapatkan satu projek. Tu ada orang tanya saya, Ustaz boleh tak Ustaz? Kalau duit rasuah ni kan, bila saya dah dapat, tapi saya nak cuci dia dengan cara bayar zakat. Amboi. Ada orang tanya. Tak boleh, kena declare tu duit rasuah, kena declare tu duit tak baik, jangan kita zakatkan pula duit tu. Kan? Jadi kena isytihar. Kalau betul nak bagi kat masjid, Imam, saya beritahu terang, ini duit memang rompakan tahun 1998. Contohlah. Masa tu saya ada geng Sabit nama dia. Contohlah. Jadi ni hasilnya, tapi saya minta imam tolong rahsiakan. Bukan sebab saya ikhlas, takut kena tangkap lah, tak pasal-pasal. Contoh dia cakap. Jadi imam bila dapat duit tu, imam tahu dah, beritahu dekat jawatan kuasa masjid nak buat apa.
Jadi buat parking, repair toilet, mungkin tu saja. Dia takkan buat tempat semayang. Nampak tak? Contohlah. Kemudian, pembayaran rasuah melalui pulangan berharga, diskaun, komisen, rebate ataupun bonus. Itu pun boleh jadi rasuah juga. Kemudian, pembayaran rasuah melalui pemberian bantuan, sokongan, persetujuan ataupun pengaruh. Kemudian, pemberian rasuah melalui tawaran, jaminan atau janji atau memberi apa juga suapan. Contoh, kau jangan risau. Contoh, dia jaga pintu masuk. Contohlah, ni contoh. Saya tak cakap berlaku kat mana-mana. Pintu masuk sempadan. Kau tolong ni barang-barang yang ini aku boleh tolong, kau jangan risau. Kau bawa je barang tu ikut jalan ni. Nanti pegawai aku buat tak nampak je, kau lalu je. Dia akan buat roadblock dekat sini. Jadi kau akan lalu jalan sana, faham? Jadi nampak buat kerja. Tapi sebenarnya, dia menangkap benda yang tak ada apa-apa. Akhirnya orang benda-benda buruk tu sebabnya kadang-kadang berlakunya benda-benda yang tak baik. Benda-benda tak baik ni dapat masuk dalam negara. Salah satunya sebab unsur-unsur yang macam ni. Maka mereka yang melakukan perbuatan rasuah merupakan orang yang tidak berintegriti, tidak bermoral, tidak jujur dan tidak amanah. Rasulullah SAW memberi peringatan kepada umatnya bahawa hilangnya sifat amanah dalam masyarakat merupakan antara tanda-tanda kecil berlakunya hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Wahai orang-orang beriman, janganlah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang diamanahkan kepada kamu sedangkan kamu mengetahuinya. Dah tahu dah. Masa masuk aja kerja, angkat ni. Angkat sumpah ni. Ikrar, integriti, janji tak nak terbabit dengan unsur-unsur seperti ini. Sesungguhnya Allah SWT dan Rasulnya melaknat pemberi, penerima dan pengantara perbuatan rasuah. Pengantara pun tak boleh. Tak apa, nanti aku tolong kau jumpa ni, kau cerita elok dengan dia. Aku cuma tolong tunjukkan saja. Lain terserah pada kau. Sama. Nampak Kena hati-hati. Seseorang dilaknat oleh Allah SWT adalah mereka yang jauh daripada mendapat rahmat dan taufik daripada Allah SWT. Apabila tidak mendapat rahmat, maka jauhlah dia daripada segala kebaikan dan nikmat Allah SWT. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud daripada Abdullah bin Amru, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, laknat Allah ke atas pemberi rasuah dan penerima rasuah. Jadi kesan ini bukan hanya buruk kepada individu, bahkan juga kepada masyarakat dan negara. Contohlah, perangai orang Malaysia kita boleh nampak. Kalaulah ada seorang kena tangkap dekat jabatan tertentu. Contohlah, ni saya bukan tuduh, katalah kita sebut orang tuduh. Betul tak tahulah. Ada orang cakap ada seorang pegawai JPJ ditahan disebabkan oleh menerima rasuah, tuduhan. Belum tahu lagi salah betulnya. Tapi orang kampung kan cakap apa? Memang semua orang JPJ macam tu. Dia akan cakap macam tu. Betul tak? Itu perangai orang kita. Itu sebab kita kena hati-hati. Benda ni bila seorang habis terpalit semuanya sekali. Seorang wakil rakyat kena. Memang wakil rakyat semua macam tu. Dia kata. Kalau yang ni, memang orang pejabat agama semua macam tu. Yang itu yang tak sedap tu. Kan? Maka rosaklah kesan buruk kepada kejatuhan moral, maruah, kehilangan pekerjaan, hilang kepercayaan masyarakat dan sebagainya. Dan begitu juga dia mengakibatkan ketidakadilan. Contoh, 10 orang minta kerja. 9 tu mempunyai kelayakan yang sangat tinggi. Bagus, belajar bersungguh-sungguh, rizak bagus dan mempunyai kelayakan dan keupayaan serta pengalaman yang baik. Tapi disebabkan seorang tu ada kabel elektrik yang paling besar dalam kampung tu. Kan? Tolong tengok. Jangan risaulah. Tak apa. Ini interview ni wayang aja. Jangan risau. Dah confirm dah tu. Nampak? Jadi langsung kawan tu dapat kerja. Bila dia dapat kerja, cuba fikir dia mengambil hak berapa orang yang sepatutnya lebih layak daripada dia. Itu sebabnya kadang-kadang kita kena hati-hati. Begitu juga menjejaskan daripada aspek integriti pentadbiran, sosial, kestabilan politik, keselamatan, menurunkan mutu dan kualiti kerja dan sebagainya. Cuba tengok cerita Tamil tu. Ada satu tu, Shivaji the Boss. Tengok tak cerita tu? Saya pun tak ingat lupa lah. Lebih kurang kan, dia pergi peringkat ni, tak boleh. Kena bayar rasuah ni, kalau tak dapat. Dia pergi jumpa lagi besar. Yang besar tu lagi besar rasuah dia minta. Benda itulah realiti akhirnya ni akan merosakkan pembangunan sebuah negara, malahan akan merosakkan masyarakat juga yang terbabit dengan rasuah. Antara puncanya berlaku rasuah disebabkan kurangnya keimanan dan ketakwaan.
Bayangkanlah bulan Ramadan nak cari takwa, tapi dia belanja orang dengan rasuah. Rasuah apa? Rasuah majlis berbuka puasa. Sabar tak? Macam tu. Dahsyat betul. Kan? Dengan ini tak apalah, saya sponsor lah majlis buka puasa tu. Tak ada hal. Yang penting projek dapat. Settle, dia kata kan. Dengan gaya-gaya macam tu lah. Kan? Itulah. Kan? Seseorang yang terlibat dengan rasuah berpunca kurang keimanan dan ketakwaan. Seseorang itu mengetahui bahawa rasuah dilarang oleh agama dan undang-undang, tetapi dilakukan juga kerana matanya dikaburi oleh harta duniawi, imbuhan dan ganjaran yang banyak. Begitu juga tekanan hidup seperti terlalu banyak hutang dan kurang bijak dalam gejala rasuah. Ingat, salah satu sebab rasuah ini berleluasa sebab kita kadang-kadang mementingkan gaya hidup. Tak boleh jadi ni dia pakai kereta besar, aku pun nak pakai kereta besar. Macam mana pula dia pakai, dia pun dah tukar rumah, dia dah jadi rumah bungalow, banglo. Macam mana pula aku ni tak boleh? Jangan. Saya teringat arwah nenek saya kata apa tahu? Minta maaf ni, ayat ni kalau kasar saya minta maaf, tapi itulah ayat nenek saya. Dia kata apa? Arwah nenek saya kata apa? Kancil kalau nak buang air macam gajah mati. Dia ayat dia, nenek saya kata kalau exactly dia sebut, kancil nak berak macam gajah mati. Berak gajah besar mana? Kan, jadi arwah nenek saya memang kata-kata dia tu. Ya ke? Betul juga kata nenek saya. Kita ukur baju badan sendiri. Jangan dilayan orang kaya ni, pening kepala. Kan? Hidup ni jangan kejar-kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep betul. Betul. Ini betul. Saya jumpa beberapa orang kaya kat Kuala Lumpur tu. Saya tanya, mahal rumah Datuk Seri ni? Tak adalah Ustaz, mana ada mahal. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Kau bayangkan. Aku salah tanya ke dia salah jawab, dia cakap. Pada dia murah. Sebab dia orang kaya. Kita ni, kalau beli rumah 4 juta, tolak gaji bulan-bulan. Bang, makan bang. Pergi kat dinding tu. Jilat aja dinding tu. Dah tak ada benda nak makan lah. Mi kolok pun tak boleh beli dah, duit tak ada. Kenalah kocek-kecek pergi sebelah masjid tu, benda dapat free 1 mangkuk tu. Betul. Mak dah terbayang ni. Iya ni cakap betul. Ada satu orang kaya tu. Dia kata, bukan orang kaya, saya pergi ceramah dekat masa PKPB hari tu, ceramah dekat PKNS Shah Alam. Ustaz, kalau nak beli rumah sekarang masa Ustaz tengah murah ni. Iya ke? Berapa murah sekarang? Baru 1.2, 1.3. Kau hilang akal ke cakap macam ni? Pada dia murah 1.2, 1.3 sebab berbanding harga 5-6 juta. Nampak tu? Tak sama bahasa kita. Ada satu datuk tu dekat Kajang. Saya tak sebut nama dia lah. Datuk tu, dia bagi saya rasa satu keropok ni. Keropok ni dekat Petronas pun boleh jumpa. Dia bagi saya makan. Keropok tu baru jugalah. Sedap tak Ustaz? Sedap. Itulah isteri saya cakap sedap tu, yang kami beli kilangnya tu. Kenapa kau beli kilang dia? Kalau sedap kau belilah keropok tu banyak-banyak bagi orang makan ni, kau beli kilang tu apa pasal? Hui, tak boleh fikir. Tak sama bahasa orang kaya dengan bahasa kita ni, tak sama. Tapi kita ukur badan kita sendiri. Kan? Kita walaupun tak kaya tapi bahagia. Kita walaupun tak kaya tapi cukup. Minta-minta akhirnya kita akan jadi penyakit. Kan? Dikaburi oleh harta duniawi. Sedangkan benda yang kita kejar tu semua sementara. Hidup dalam dunia ni, dunia tu sendiri sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Zaman Nabi dulu, peristiwa Isra' dan Mi'raj, ingat tak Nabi nampak seorang perempuan tua bongkok 3? Jibril kata itulah dunia, dah tua sangat, dah tunggu masa nak kiamat. Zaman Nabi dah tua, zaman kita lebih lagi. Banyaklah ni, rasuah ni, tanda-tanda kiamat kecil. Nampak tak? Apa lagi? Banyak lagi. Urusan umum diberikan kepada orang yang bodoh. Banyak lagi ni. Orang yang tak pandai kira-kira bagi jaga kira-kira. Tak apalah kau jadi benari, kau dengar je, kau sign je. Bukan dari Masjid Darul Hana, tak.
Hei, cepat betul dia pandang menari. Bukan Datuk, bukan. Ni cerita tempat lain. Kan orang yang tak boleh jadi ketua bagi jadi ketua, betul tak? Banyak hari ni berlaku. Apa kita tanda-tandanya kiamat ni? Seorang ibu melahirkan tuannya, anak tu memperhambakan mak dia. Banyak hari ni. Ya. Tu belum cerita dah elok-elok senapang sibuk jadi perempuan. Dah senapang aja lah. Yang faham, tak faham sudah. Kan? Aduh, pening kepala. Kepala tu sibuk cakap, saya tak berhasrat nak balik Malaysia. Orang peduli kau balik Malaysia ke tidak? Ni bukan orang Malaysia ni, cerita bukan orang Malaysia tau, orang lain. Orang Thailand kan, orang Australia, macam tu lah kan. Dan sesungguhnya rasuah tidak pernah menjanjikan kesenangan yang sebenar, walaupun kita beroleh keuntungan yang sangat besar darinya. Percaya cakap. Nampak? Rasuah tidak pernah menjanjikan kesenangan. Malahan, walaupun kita dapat keuntungan yang berbilion-bilion, kita tak akan senang dan tidak akan bahagia dengannya. Sanggupkah kita memberi makan minum pada anak isteri kita dari sumber yang haram? Nabi pernah sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda haram itu ada di dalam perutnya. Jadi buat apa? Tak payah. Jangan pening-pening kepala. The best lah dia makan buffet Ramadan, pergi sana hotel, RM120 satu kepala. Orang Negeri Sembilan yang kata kau menterdarah apa RM120. Boleh makan berapa banyak? Berapa banyak boleh makan kat hotel tu? Cuba kau. Saya semalam makan dekat satu restoran. Apa nama ni? Apa nama restoran? Pohon Mas. Pohonnya Mas. Tak, makanannya banyak. Tapi akhirnya bukan boleh makan semua. Betul tak? Tapi sedaplah, boleh tahan. Sotong-sotong banyak betul. Sotong, sepupu, bapak saudara sotong, semua ada dalam tu. Semua ada. Tapi akhirnya bukan boleh makan banyak. Sedangkan Ramadan ni sepatutnya mengajar kita tentang berjimat, kurangkan makan. Ini tengok makin puasa makin lebar badan, apa pasal? Kau balas dendam ke waktu buka puasa ni? Kan, jangan macam tu. Tapi tadi dekat hotel tadi, saya kata, oh tak boleh. Saya tadi dekat hotel petang tadi ceramah. Kasih, program kasih belia. Program kasih belia. Macam itulah lebih kurang. Tadi. Dia keluarkan hidangan macam-macam. Saya kata tak apa. Bubur pedas, tak apa. Saya tak ada. Saya okey je, saya tahan. Saya makan sikit, saya minum. Saya minum air suam. Saya kata saya mohon izin. Sebab saya ada program pula di Darul Hana. Tapi malangnya, dalam perjalanan kami menyinggah di Mamlaksa. 4 ekor udang besar dalam tu. Habis. Allahu Akbar. Tapi itu jangan salahkan saya. Salahkan yang bawa saya ke sana. Kan? Begitu juga kan Rasulullah SAW bersabda dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, tidak akan memasuki syurga daging yang tumbuh daripada yang haram, api neraka lebih utama baginya. Wa na'udzubillah, minta jauhkan. Orang melakukan rasuah, ibadah, sembahyang, doa-doanya tidak diterima oleh Allah. Dan apabila seseorang itu berdoa, tapi tangannya ditadahnya itu digunakan untuk menerima dan memberi rasuah, makanan yang masuk melalui mulutnya yang kumat kami berdoa itu pula bersumberkan rasuah, pakaian yang dipakaikannya juga berunsurkan rasuah, kan? Maka bagaimana doa orang itu hendak dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang makan harta secara batil seperti rasuah adalah golongan orang yang muflis di akhirat kelak. Maksudnya melepas di akhirat itu segala amal kebajikan diambil dan diberikannya kepada orang yang pernah dizaliminya di dunia. Rasuah biar dapat tempat. So, orang yang tak dapat tempat dizalimi. Orang tu akan tuntut akhirat besok. Garanti. Tak adalah dia tu orang baik, aku rasa akhirat besok dia tak tuntut. Tak. Akhirat besok tetap akan tuntut. Sungguhnya rasuah tidak sesekali akan berlaku jika seseorang itu berpegang teguh kepada agama.
Surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah kamu makan harta orang lain antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim supaya kamu dapat mengambil sebahagian daripada harta orang dengan cara berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Jadi janganlah kita buat. Janganlah kita buat. Carilah rezeki yang halal. Nabi pernah sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Bayangkan satu lembah besar mana? Satu lembah besar mana? Digambarkan dah. Macam itulah manusia. Dia akan tetap minta lembah yang ketiga bila dah banyak. Ada orang tu cakap, aku besok kalau dah pencen, aku keluarkan duit KWSP aku. Tu sahabat saya KWSP seorang ada. Saya keluarkan duit KWSP aku tak payah fikir apa dah. Aku rehat, aku bercuti dengan isteri dan anak-anak aku. Tak sampai 2 minggu dia pencen, dia pegang senapang depan bank. Dia jadi pengawal keselamatan. Kau kata itu kau nak rehat? Maknanya tak cukup. Baru dapat duit KWSP anak-anak. Nak kahwin minta duit. Nak ni minta duit. Nak beli kereta minta duit. Habis. Kepada mak ayah saya pesan, duit KWSP bila nak pakai pada hari tua jangan bagi anak-anak. Dia nak kahwin, kau carilah sendiri. Yang sedap engkau, apa salah yang susah aku? Macam tu cakap dengan dia. Nak kahwin. Tapi duit tak ada. Nak nyusahkan mak ayah. Apa pasal? Jangan. Bagi mak ayah kita menikmati usia tua. Tapi kalau setakat nak tolong seekor lembu, boleh lagi lah. Tapi janganlah sampai kahwin semua, kemah semua, mak andam, semua nak settle. Kesian mak ayah ni. Tak pernah cukup. Tapi Nabi cakap juga. Nabi bagi tahu apa? Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan bukan. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Dia sebut, aduh pening kepala aku. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh kau orang ni? Cakap. Sebab dia dah biasa dalam bank 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta. Dia rasa susah sangat. Kita ni, kalau dalam bank ada 100 ribu ni, senyum dah ni. Ya, malam ni aku belanja. Cakap je nak makan apa. Itu pun 100 ribu tu. Kan? Kadang-kadang ada orang tu kerja, dapat 1000 duit bonus 1000 je. Malam ni aku belanja makan. Cakap je. Tapi order masing-masing jangan lebih RM10. Dia tak cakap. Dia cakap tu. Tapi makna gembiranya dengan 5,000 tu. Buat gembira dengan 10,000. Duit air citra. Gembira sangat. Betul tak? Itu cara kita. Cukuplah kita rasa syukur dengan apa yang kita ada. Kadang-kadang tu kita terlupa, kita nak kejar sangat benda kemewahan-kemewahan dunia, sedangkan semuanya sementara sifat dia. Dulu orang berebut nak beli kereta ni. Sudahnya tak sampai sebulan 2 dah keluar model baru. Sekarang lagi cepat. Beli handphone mahal, tiba-tiba keluar lagi mahal. Dulu handphone besar bateri kereta. Ingat tak dulu? Atur 010, ingat tak dulu? Macam ni, sebelah jenjeng. So, halo. Dekat ni, dekat waterfront sana. Halo. Okey. Sekarang cuba bawa telefon. Kau duduk makan kat restoran, kau letak atas meja. Memang orang tak nak kawan dengan kau macam. Tak apa, saya makan meja lain. Tak apa. Betul tak? Zaman dah berubah. Kejap aja benda tu. Kan? Buat apa kita nak belagak-belagak? Tak ada apa. Belajarlah bersyukur dengan apa yang ada. InsyaAllah kita akan lebih berbahagia. Orang datang nak offer kita rasuah. Jangan main-main. Saya dulu pernah kerja jadi pengarah. Orang datang bawa duit tu. Ada sekali tu, ada satu isu lah. Pasal isu lesen. Orang ni berniaga. Saya dulu pernah bertugas di Nilai, Majlis Perbandaran Nilai. Jadi legal advisor. Jadi Nilai dengan Seremban sebelah-sebelah. Jadi ada satu orang tu dia buat perniagaan barang-barang lusuh. Barang-barang lusuh, jadi dia kena saman. Jadi benda ni ada, saya dah batalkan saman dia. Bila saya batalkan saman dia, sign chop nama saya sign batal. Tapi saya tak ingat apa pasal saya batalkan.
Jadi ada orang dah report dengan SPRM. Ini Syamsul Amri, pengarah undang-undang, penasihat undang dah terima rasuah agaknya. Tu sebabnya dia batalkan saman orang ni. Jadi pegawai SPRM pun datang. Dia kata, betul ke ni tuan? Tuan ada batalkan? Betul. Apa pasal tuan batalkan? Alamak, lupa sebab apa aku batalkan. Sebab banyak sangat. Jadi saya pun cakap, tak apa-apa. Bagi saya masa. Saya cari jawapan, kejap nanti saya call balik. Saya kata. Saya bawa puak kuasa saya pergi dekat tempat tu. Pergi dekat tempat tu. Bila pergi dekat tempat tu, bila cek, kan, tengok. Ni apa salah saya batalkan ni kamu. Dia bila saya datang ramai-ramai, peniaga ni dah takut. Ni Cina, apa datang. Jadi dia panggil saya, bos, mari kita cerita. Dia buka beg macam ni. Bos, settle, kata. Aku bukan nak duit kau. Aku nak tahu kenapa aku batalkan saman kau ni. Sebab dia dikatakan berniaga tanpa lesen. Sekali dia tunjukkan dokumen baru saya teringat. Bila dia tunjuk satu lesen, dia sebenarnya dia berniaga macam ni lah. Dia berniaga dekat sempadan Nilai dan juga Seremban. Dan kawasan dia berniaga tu sebenarnya kawasan Nilai. Tapi dia apply lesen dekat Seremban. Dan Seremban bagi dia lesen. Masalah sekarang di Nilai dia tak ada lesen. Saya batalkan sebab dia ada lesen di Seremban. So saya batalkan saman dan syarat dia suruh dia mohon lesen di Nilai. Sebab dia bukan tak mohon lesen. Dia mohon cuma salah tempat. Itu sebabnya. Tapi malam tu macam ni menung. Banyak duit tu. Masa ni hulu tu terbayang. Macam tu terbayang. Betul. Tapi masa tu sebab penting pergi beramai-ramai. Dia pergi beramai-ramai tu. Jadi kita pun terjaga. Tu sebab kata jangan kita kejar. Saya ingat arwah abah saya dulu. Arwah abah saya dulu, saya pernah telefon. Hello, Assalamualaikum bah. Salam. Perlu pakai public phone. Masa tu saya belajar di UiTM di London. Alu Gajah, Melaka. Lendu. Di Sarawak pun ada Lundu. Nama dia kan? Ini Lendu. Kan? Halo, Assalamualaikum bah. Bah, duit dah kering lah bah. Saya kata macam tu. Arwah abah saya pun jawab. Duit basah macam mana pula? Saya kata. Saya kata, abah saya ni memang bergurau. Bah, betul-betul ni? Yelah, nanti abah masuk kan. Arwah abah saya, bila dia pergi ke bank di Bank Harimau tu. Maybank. Saya tak nak sebut sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Tu SPRM tadi saya sebut sebab dia taja program kita malam ni. Dia pergi dekat bank, dia pun masukkan duit untuk saya sebulan punya belanja RM50. Dulu RM50 besar sangat. Dia masuk RM50, kemudian arwah abah saya pergi dekat parking motosikal dia dekat belakang. Ada satu Cina ni kena kejar tau. Satu kejar Cina ni. Dan waktu dia lari, dia terlanggar arwah abah saya. Arwah abah saya badan dia besar, gemuk. Dalam ni tak ada siapa lawan, betul. Arwah abah saya gemuk dan tinggi, besar. Dan bila Cina ni terlanggar arwah abah saya, terlepas beg tu, terbuka, nampak dalam tu duit penuh. Kemudian ada satu lagi yang kejar dia tu, terus tangkap beg tu. Cina tu lagi. Yang Cina yang kejar tadi terus tangkap beg tu, dia nampak ayah saya. Pakcik, kita bagi dua. Dia cakap dengan arwah abah saya. Arwah abah saya dengan naik motor biasa ni, dia cakap, tak apalah, kau nak ambil lah. Abah saya start motor balik. Ceritalah dengan mak saya. Mak saya punya marah lah. Mak saya punya bising lah kan. Dia cakap, kenapa man tak ambil bang? Satu jawapan arwah abah saya. Kalau aku ambil duit ni, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak? Itu jawapan arwah abah saya. Tak, cerita tu simple tau. Tapi saya sampai hari ni pegang cerita tu. Mak saya cerita balik kan. Tapi itulah. Biar dia sikit tapi cukup. Pada banyak tak cukup-cukup buat apa. Betul tak? Macam isteri kan. Saya tak perlu habiskan ayat tu. Orang perempuan setuju tak tu? Setuju kan? Tak setuju lah, sikit tapi cukup. Betul? Tapi maksud sikit ni banyak. Maksud banyak tu sikit. Jadi makna kata, bersyukurlah dengan apa yang ada. Awaklah satu-satunya, dia kata kan. Jangan percaya. Kalau dia kata awaklah sesatunya, bahaya. Bahaya. Sebab memang Allah jadikan lelaki ni melempah kasih sayang. Kadang-kadang tak tahu ke mana lagi nak dicurahkan kasih sayang tu. Jadi orang perempuan, terimalah seadanya kasih sayang suami tu. Jangan sampai dia mengalihkan kasih sayang tu. Hati-hati. Yang faham, faham. Tak faham sudah.
Jadi itulah dia. Sebenarnya isu rasuah ni sebenarnya isu yang boleh mengganggu semua pihak. Dia akan menghalang semua benda. Kenapa kita sedar rasuah tu nampak simple. Kita minta tolong dengan orang, sanggup bayar berapa? Tak apa, kau tolong bagi anak aku dapat kerja. Tapi kita tak sedar. Ramai orang yang memerlukan kerja. Kita ni tak adalah susah sangat mungkin kerja anak kita tak dapat tu. Dia boleh cari tempat lain. Tapi ada orang ni memang keperluan dia nak menyara keluarga. Tapi dia tak dapat hak dekat situ. Kita tak sedar ni perkara ni. Kadang-kadang orang yang memang bersungguh-sungguh nak buat satu bisnes tu dan dia memang prepare betul-betul, dia nak buat dengan betul, tapi akhirnya dapat dekat orang yang tak ada pengalaman, dapat dengan orang yang menggunakan kabel, menggunakan orang dalam dan sebagainya, mengakibatkan akhirnya projek pun terbengkalai ataupun projek pun jadi rosak dan akhirnya merosakkan seluruh sistem baik politik, baik ekonomi, baik sosial kemasyarakatan kita pun akan rosak. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, saya teringat kisah Titanic. Pernah dengar kisah Titanic? Titanic ni dia langgar ketulan ais. Tapi ada satu Titanic Melayu nama dia. Titanic Malaysia dia langgar tunggul, dia tak langgar ketulan ais. Dalam tu ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India, ada juga orang putih, Mat Saleh. Bila dia langgar tunggul, dah bocor, dah nak tenggelam dah ni. Jadi dia tanya, kita nak selamatkan siapa dulu? Jadi orang putih ni kata, orang Inggeris ni kata, kita selamatkan haiwan dulu. Kerana haiwan tidak bersalah, ini semua salah manusia. Dia kata macam tu. Sebab tu orang putih, dia kata nak National Geographic, dia sanggup habiskan usia tua, dia nak perhati singa tu dari kecil sampai besar. Dia sayang binatang lebih daripada orang. Perasan tak? Sampai dia bagi nama dah dekat Taman Sembilan, dia bincang dengan singa tu, nama dia macam tu. Betul tak? Kemudian tanya pula India. Orang India kata selamatkan orang perempuan. Kenapa? Sebab gelang emas dia banyak, dia boleh survive pada orang lelaki. Oh, tak boleh jadi ni. Bincang-bincang lagi. Orang Cina yang angkat tangan. Selamatkan orang lelaki. Kenapa? Sebab lelaki dia bawa nama keluarga. Jadi nama keluarga dia akan kekal. Betul juga. Sekali tanya orang Melayu, apa pandangan awak? Saya cadangkan kita tubuh jatuh kuasa. Itu sampai sudah. Sudahnya sampai tenggelam, tak sempat selamat dah. Bincang tak habis, mesyuarat tak habis. Kadang-kadang. Tak adalah, kadang-kadang benda tu lah. Tak, sebab kenapa dia mesyuarat tu? Sebab tak nak berlaku keputusan yang tidak adil. Kalau tenggelam sama-sama. Kata, agaknya macam tu lah. Kan? Tapi agak-agak lah kena buat keputusan cepat, janganlah mesyuarat lagi. Kapal tengah tenggelam ni. Kan? Tu. Yang faham lah. Tu falsafah dia mendalam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, rasanya cukuplah setakat itu. Ya, memang tengah ceramah Samsul Debat ni memang tak puas. InsyaAllah saya akan datang lagi. Ada itu kita hutang 3 tajuk kan? Ada 3 tajuk lagi sebenarnya. Jadi insya-Allah 3 betul lah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak. Saya seronok datang Kuching ni sebab ketutamanya Masjid Darul Hana ni. Banyak kelebihan. Kelilingnya pun bagus ni. Sebab ada mikolog tepi dia. Aku dah susah hati datang itu, tutup pula dia kan. Ini dah buka dah, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir jadikanlah intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke tanjung. Hati terkanang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menjemput rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa.